Assalamualaikum, selamat pagi kepada Pagi. Elis Kandar di sini dan juga penonton Malaysia hari ini. Apa khabar? Hari ini hari Isnin, 21 Jun 2021. Ya, betul. Kami harap hari ini hari yang menceriakan anda walaupun kita dah berada di penghujung bulan Jun. Kita dah 21 hari bulan hari ini. Ya, tapi kita di bulan kira pertengahan bulan Zulkaidah kan. Maknanya bila sebut bulan Zulkaidah ni maknanya persiapan untuk kalau orang yang pergi haji tu inilah musim-musimnya dan sebagainya kan. Musim nak raya haji dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan norma baru ini perkara lain barangkali menjadi keutamaan kita sekarang. Betul. Ya. Dan kalau kita macam Eli tadi bercakap mengenai persiapan kan, kalaulah kita tidak dilanda pandemik COVID-19 sekarang ni, pastinya banyak perkabaran-perkabaran berita gembira yang kita terima daripada bakal-bakal jemaah kita. Tetapi dalam masa yang sama, menjelang lebih kurang sebulan lagi Eli, kita nak menyambut Hari Raya Aidiladha nanti. Kita tak tahu adakah kita akan dibenarkan untuk meraihkan perayaan tersebut. Macam tahun lalu kan kita sambut dalam suasana PKPP. Betul. PKPP. Jadi kali ini barangkali ada perkara tertentu atau pembaharuan yang dilakukan. Ialah bergantung kepada bagaimana cara kita mengendalikan. Sebab kalau kita dapat masuk fasa kedua ni bulan Julai ni nanti, insya-Allah barangkali adalah sebarang perubahan atau perkembangan positif yang boleh kita kongsikan. Apapun sepanjang kita berada dalam fasa pandemik ini, sejauh mana kita belajar perkara-perkara baharu dari internet? Betul. Kadang-kadang bila kita berada dalam tempoh fasa PKPP ni kan, kita tidak dibenarkan untuk keluar ke rumah dan sebagainya. Apa yang boleh kita lakukan adalah duduk di rumah dan manfaatkan internet, penggunaan internet yang ada. Contohnya kalau ibu bapa kan mungkin inilah masanya untuk mereka mengajar anak mereka. Bagi anak-anak pula mungkin ini masanya untuk mereka kan. Selain daripada kita belajar benda-benda baru daripada internet, contohnya kan kita boleh juga mengikuti kelas-kelas secara online. Kelas bahasa asing contohnya, kita boleh belajar masak. Dan kita punya hari ini kan kita ada seorang tetamu kan nanti kan. Yang belajar silap mata dari internet. Dari internet sahaja dia belajar silap mata. Sebab kalau kita tengok silap mata, dia punya trik tu macam macam mana nak belajar ni? Patutnya kita kena belajar depan kan. Kita bergurulah kan. Bergurulah kan untuk kita bermain. Tapi bila kita belajar internet, tengok dekat YouTube, macam mana Itulah dia. Dia belajar dari YouTube, kemudian mempersembahkannya secara dalam media sosial juga. Mari kita saksikan apa yang kami maksudkan ini. Let me wrap my weave up. I'm the trap Selena. Damn it, my gasolina. Watch your man, then you should watch your mouth. Saya ada penyakit ni. Cardotomolofobia. Penyakit dia macam datang tiba-tiba. Every time batuk akan ada. Dah sampai dah. Saya dapat kad baru. Macam tu lah saya dapat kad. Tak ada pun. Saya cakap saya jadi awak nak ada juga ke? Sakit nanti. Saya. Tapi. Eli, cuba batuk. Keluar tak kan? Tak boleh sebab pakai ini. Tapi apa fobia apa tu kartu benda tak namanya, tapi itulah dia antara tarikan ataupun repertoire seorang ahli silap mata namanya Muhammad Haikal Helmi yang ialah dalam era media sosial ni kan, macam-macam ilmu kita boleh pelajari dan macam-macam ilmu yang macam-macam skill yang kita boleh persembahkan untuk menjadi tarikan orang ramai kan. Betul. Penggunaan media sosial itu sendiri, bagaimana kita memanfaatkan dengan contohnya Helmi kan, Haikal berkongsi. Helmi tu ayah dia. Haikal bagaimana dia berkongsi teknik silap mata. Mungkin kita sendiri yang tak tahu bagaimana untuk melakukan trik tersebut. Kita boleh belajar daripada Haikal sendiri kan. Kita nak tanya dekat Haikal ni. Hello Haikal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Okey Haikal, sebelum tu kita nak beritahu penonton Amisha Haikal ni dah seorang yang terkenal kan ni. Bukan hanya di media sosial tapi dah pernah muncul di kaca TV dan sebagainya kan. Dah memperdaya ramai selebriti lah, memperdaya menggunakan card triknya. Okey, kita bercakap tentang keupayaan ni. Katanya betul ke awak belajar dari YouTube ataupun dari internet? Betul. Saya umur 9 tahun. Oh, dari umur 9 tahun? Saya start memang daripada YouTube je lah.
Okey. Kalau saya buka YouTube tu memang saya akan search how to do magic tricks macam tu lah. Okey, maknanya daripada umur 9 tahun Haikal dah buka YouTube semata-mata nak belajar silap mata sahaja. Kenapa silap mata? Kenapa tak belajar masak ke, baiki kereta ke? Ya. Sebab time saya darjah 3 tu, 9 tahun tu, saya pergi Kidzania. Oh, okey. Lepas tu tiba ada seorang ni, dia datang, dia buat magic dekat saya. Ah. Ingat lah, saya pun macam, macam mana dia buat kan? Lepas tu Okey. kat Kidzania tu pun dia ada satu macam satu tempat untuk kita belajar magic tau. Jadi saya belajar first magic saya kat situ. Dan sejak daripada tu saya perform dekat ayah saya. Ayah saya pun macam wow. Lepas tu saya balik di rumah macam saya nak lagi. So saya terus search untuk tambah lagi saya punya skill tentang silap mata. Okey, maknanya pengalaman di Kidzania tu buatkan anda beraspirasi untuk menjadi ahli silap mata. Ya betul. Okey, ini gambar, yalah kita sekarang tengah musim bola ni kan. Ini gambar Haikal masa kecil ke? Video ni. Umur berapa masa ni? Ya. Tu rasanya tak silap darjah 5. Darjah 5. Wah, darjah 5 dah buat persembahan pada orang ramai kan? Di stadium Tengok tu. bola, Itu betul? Malaysia lawan siapa tu? Ini bila mana? Situasi bila ni, Haikal? Apa? Yang sekarang yang ni? sekarang ni pula. Sekarang ni? Yang video sekarang ni yang sedang yang kami sedang- kongsikan ini. Ini di mana? Saya tak nampak lah video. Oh, tak nampak ke? Okey, Okey. ingat kau dapat melihat di kaca TV. Okey, di pusat bowling ni ada macam gambar. Okey, tak bergambar dah bertukar banyak. Tapi secara umumnya banyaklah perkongsian video yang anda muat naik berkaitan dengan trik dari usia muda lah kan? Betul. Ya, jadi sekarang usianya berapa? Saya umur 18. 18. Maknanya dah daripada 9 tahun. 9 tahun jugalah berkecimpung dalam bidang ni. Pandai bermain silap mata ni. Haikal pernah tak sekali bila nak buat trik tu kan tiba-tiba tak jadi? Depan orang pula tu. Depan orang kan tak ramai jadi. lah. Macam mana? Selalu sangat. Boleh ke? Jadi macam mana bila tak jadi tu kita buat ada way apa? lah untuk magician ni kita nak cover macam mana kita fail tu kan. Oh. Maknanya pengajaran kat saya jugalah supaya lepas ni lagi berhati-hati. Kalau Baik. cover tak jadi tu macam mana? Cover pun tak jadi? Tak, Boleh, tiba-tiba kan dah tak jadi kan Ah, macam macam mana nak cover Dia ni? ada Alamak. certain magic yang kita boleh cover Ah. dan ada certain magic yang kita macam redha lah dah tak jadi. Okey. Trik-trik Dia lah cakap bila tak jadi tu. minta maaf mungkin magic ni dia kurang latihan macam tu lah saya cover. Okey. Maknanya minta maaf kepada penonton. Yalah, sebab orang pun tahu ni silap Yelah mata. kan. Kadang-kadang ada benda boleh Orang jadi. pun gelak kan. Ya. Okey, kalau macam Haikal dah lebih kurang 9 tahun kan berkecimpung dalam dunia silap mata ni. Jadi apa move yang paling Haikal suka sekali, paling favourite sekali? Moment. Tak bukan. ni repertoire lah. Jadi moment favourite saya masa saya darjah 5. Okey. Okey. Okay, saya perform time tu saya tengok bola Malaysia lawan Thailand. Dan saya perform. Mula-mula saya keluarkan kad je separuh masa pertama tu kan. Masa rehat 15 minit tu. Yang video Saya tadi tu keluarkan kad. okey, baik. Kemudian? Lepas tu tiba-tiba orang sebelah, orang saya tak kenal, tiba-tiba cakap, kau buat apa ni, main judi ke? saya buat magic. Oh, nak tengok sikit? Lepas tu saya buat first trick. 2 orang je tengok kan. Lepas tu mula-mula start ramai, depan tengok, orang kat sana tengok. Dalam sampai bawah, sampai atas semua tengok. Saya buat magic. Dah orang tak jadi tengok bola sekarang. Itulah dia, awak telah mencuri perhatian daripada menonton bola sepak ke sebab masa ni masa half time? Half time, bukan masa half time. Patutlah orang boleh Patutlah tumpu. Bukan orang time tengok tengah dia. game tak ada lah. Tapi kira macam Mengisi masa half time punya show lah, half time punya show. Lepas tu reaction yang saya dapat memang kau-kau lah. Memang dia semua jerit canggul. Ya. Itu saya ingat sampai sekarang. Okey, baik. Bila bercakap tentang trik-trik yang ada ni, apa yang paling mencabar bagi Haikal? Yang mana satu? Paling mencabar? Ya. Bagi saya, perkara yang paling mencabar ni untuk kita practice magic tu bagi smooth. Kan? Okey. Dan form. Baik. Yelah kan sebab magic ni kita tak boleh, kita dah belajar sekali lepas tu kita terus perform kat orang, tak boleh. Kita kena practice depan cermin. Ya. Ulang-ulang banyak kali sampai memang tak nampak helah kita tu kat mana. Betul. Sekarang ni sedang buat magic depan pelajar pertukaran di Korea masa kan? di Korea ya. Betul. Oh, Okey. maknanya dah kira keluar negara, dah terkenal di peringkat antarabangsa jugalah. Okey, penerbit kita ada masa tak untuk Haikal buat trik kepada penonton MSY?
Okey, ada sesuatu yang nak dikongsikan dengan kami? Batuk keluar kad lagi ke apa ke? Okey, boleh. Tak ada masalah. Oh, boleh batuk. Okey. Tak, kita cari yang lain lah. Kita Okey tengok yang lah. lain. Okay, apa yang Haikal boleh kongsi? Okay. Tapi saya tak ada batuk keluar kad lah. Bahaya sikit. Okey. Okey. Kat tangan saya sekarang ada satu kad dengan lubang. Okey, semua boleh nampak lubang Okey, nampak. Okey. Biasanya magician akan cakap apa? Magic ni tangan lebih pantas daripada mata. Betul tak? Betul? Okey. Dan sebab tu jugalah, Aha. kalau anda perasan, sebenarnya, kan tadi ada lubang kan? Sekarang ada lubang nampak? Lubang tu tak pernah wujud pun. Sudah. Apa yang ada hanya satu kad yang normal beserta dengan satu stiker. Habis jari tadi macam mana? Itu silap mata lah namanya, Marsila. La ilaha illallah. Kalau bagi tahu macam ni dah tak magic lah tu. Itu benar kan? Okey, kalau nak berguru dengan anda, boleh ke ataupun kena ambil masa lagi sikit? Berguru. Ada tak orang yang datang kata, Haikal, saya nak berguru dengan anda, ada tak? Nak belajar kan silap mata dengan Haikal. Untuk jadi guru tu tak adalah sangat. Semua saya bagi tips macam mana cara diorang nak belajar. Macam mana, apa step-step buat. Ramai mesej saya macam mana, abang saya nak belajar magic kan. Ya. Lepas tu saya akan suruh diorang search dulu. Ada inisiatif sendiri dulu. Baru saya akan guide diorang. Banyak kena ada usaha sendiri dululah. Yalah, sebab Haikal sendiri belajar dari YouTube, mesti kita pun boleh belajar dari YouTube. Kan? Kemudian kalau ada trik atau tip tertentu, bolehlah berjumpa ataupun bertajakan pada Haikal. Wow. Okey, cita-citanya nak jadi apa, performer di stage yang lebih besar ke ataupun macam mana? Sebenarnya saya tak aim yang magic ni sebagai saya punya kerjaya. Sebab saya buat magic ni sebagai saya punya minat dan hobi. Dan saya pun baru apply UPU. Jadi lawyer. Okey. InsyaAllah. Wah, Kan, lawyer tiba-tiba lawyer boleh main magician ni. trik kan. Wow, lain ni. Okey. Memukau sidang mahkamah nanti. Okey, apa pun baik. kita ucap selamat maju jaya dan mungkin lepas PKP ada kesempatan untuk datang ke studio, kita jemput datang ya. Baik insyaAllah. Boleh. Kita buat trik depan mata. Dah boleh praktis dah sekarang ni nak buat trik apa yang susah-susah sikit yang boleh wow. Kan. Kalau ada depan boleh bagi kau-kau je lah. InsyaAllah. Kau-kau kan, insyaAllah. itulah dia. Kau-kau yang memukau, Kami insya-Allah. nantikan. Okey. Terima kasih Haikal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama Muhammad Haikal Helmi. 18 tahun. Kita. Dah kira bagi saya mahir lah tu buat silap mata macam tu kan. Bermula pada usia 9 tahun. Sekarang 18 tahun dah 9 tahun bermain silap mata. Dan dengar cerita kan, ada orang ni dia pandai juga pula silap mata. Tak adalah pandai, tapi saya masa kecil dulu pernah dengar nama David Copperfield tak? Pernah? Kan dia berupaya untuk buat banyak jenis silap mata kan. Jadi saya pun terinspirasi daripada beliau juga. Wah, maknanya awak memang belajar silap mata ke macam mana? Percaya atau tidak? Saya percaya. Percaya okey. Kalau percaya tengok di skrin, tengok sekarang. Tengok, perhatikan betul-betul. Perhatikan perlahan-lahan, perhati apa yang akan berlaku. Nampak? Alias kan dah hilang. Ya Allah, percayanya. Tengok kemudian lihat perlahan-lahan, beri tumpuan. Lihat apa yang akan berlaku. Wow. Wah, impress. Kagum tak? Kagum sangat ni. Tapi Terkejut saya tak sangka ada trik macam ni dia nak buat rupanya. macam cerita piramid dulu kan. Bila hilang muncul. Nasib baik bukan saya yang hilang. Sebab tak boleh lah. Kalau awak hilang, saya nak bersembang dengan siapa kan. Jadi, yalah, dia sebenarnya kalau silap mata yang lebih elaborate, lebih besar ni memerlukan satu pasukan yang dapat bekerjasama lah. Betul. Tadi yang kami bincang sebelum siaran tu, nak beritahu tentang benda ni lah. Tu yang nak susun kamera semua kan. Nak tengok lagi magic? Jangan. Dah lah Eli ni. Saya Okey. akan apalah trik dia tadi. Okey. Tak maaf lah, mengecewakan tak berapa. Ilmu tak cukup. Okey, apa pun moral of the story-nya ialah pelbagai skill kita belajar sendiri dari YouTube kan. Minggu lepas kita bawakan bagaimana seorang ni belajar menggunakan belajar bahasa isyarat. Kan? Ada hari ni tentang magic tricks dan sebagainya. Macam-macam lagi kita boleh belajar. Mungkin sebenarnya. nanti kan kita boleh kongsikan kepada anda apa yang sebenarnya kita boleh belajar daripada internet dan mungkin juga anda boleh kongsikan kepada kami apa perkara-perkara baru yang anda belajar daripada internet. Anda boleh tinggalkan komen di Facebook kita kan di Malaysia hari ini. Macam-macam kita boleh kongsikan. Betul. Dan kita boleh kongsikan untuk manfaat orang lain juga. Okey, kita berehat seketika selepas ni. Banyak perkongsian yang kita nak bawakan dan terutamanya kita nak bercakap tentang bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya memberi sokongan kepada institusi polis yang menjalankan tugas mereka. Mereka adalah front
frontliner, tapi lah ada situasi tertentu ni menyebabkan kita rasa macam kenapa mereka berbuat sedemikian. Tapi itu dah lumrah lah kan. Cuma janganlah sampai dikecam sehingga orang kata pukul rata, semua pun salah. Betul, ni kata orang kerana nilai setitik rosak susu sebelanga kita. Betul. Dan kita tak nak jugalah jadi masyarakat yang kata orang tu laju je tangannya menulis tangan tu laju hitam, je. kan? Betul. Okey, semua ni dan banyak lagi akan kami kongsikan dalam Malaysia Hari ini. Ya. Baik, kembali dalam Malaysia hari ini. Anda masih lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Awal jam 8 pagi tadi kan, bersama saya Marsila dan juga Ellie. Yeah. Dan sebenarnya Ellie, kita kan nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton TV3. Terima kasih juga kepada anda, penonton setia TV3 dan juga penonton Tanyalah Ustaz. Sebab apa? Sebab bacaan Yasin bersama Tanyalah Ustaz pada 1 Jun lepas tu telah memecahkan rekod dan melakar sejarah bagi program waktu 6.30 pagi apabila berjaya meraih jumlah tontonan tertinggi sebanyak 1.3 juta penonton ataupun 52.5% share penonton. Ya, ini satu angka yang besar untuk 6.30 pagi lepas subuh ni. Maknanya lepas subuh ni, lepas subuh hari tu 1. Berapa juta? 1.3 juta. 3 juta. Terus bersama-sama dengan Tanyalah Ustaz. Betul, dan dari 15 hingga 21 Jun nanti bermula 6.30 pagi, Tanyalah Ustaz juga akan kembali bersiaran langsung dan akan mengalunkan bacaan Yasin setiap hari dan juga tadabbur surah serta membincangkan kandungan istimewa Tanyalah Ustaz, doa untuk Malaysia bersama ilmuwan Islam yang bertauliah seperti kita ada Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab, kita juga ada Dr. Muhammad Luqman Ibrahim, Ustaz Muhammad Ashraf Ayub, Profesor Madya, Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah dan juga kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Jadi teruskan sokongan anda dan tontonlah rancangan Tanyalah Ustaz. Ya, jangan putus berdoa. Okey, tadi kita cerita tentang Raya Korban kan? Betul. Dan macam-macam lagi aktiviti kerohanian yang kita boleh laksanakan. Okay, ada sesuatu yang masih nak kongsikan juga? Kerana kita kan lebih kurang sebulan lagi kan menuju Hari Raya Aidiladha ini. Pastinya kita tahu ramai keluarga asnaf ni sebenarnya dan juga keluarga Muslim di luar sana yang sebenarnya mereka ni mendambakan untuk menyambut Hari Raya Aidiladha bersama keluarga tetapi kurang mampu kerana kekangan hidup. Jadi dengan adanya program yang akan kita bincangkan sebentar lagi mungkin membantu mereka. Tapi sebelum tu kami nak anda saksikan dulu visual ini. Berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka tunaikanlah salat dan sembelih haiwan korbanmu. Rebutlah peluang ini. Ayo laksanakan ibadat korban bersama Yayasan Ikhlas sebagai tanda syukur terhadap nikmat kesenangan yang telah Allah berikan. Baik, itu dia mengenai kempen Korban Ikhlas bersama Yayasan Ikhlas. Dan Eli, kita nak teruslah bersama dengan duta kempen Korban Ikhlas Yayasan Ikhlas ni dan kita nak bersama dengan Ustaz Said Muhammad Nur Hisham Al-Idrus yang sudah bersedia di panggilan video sekarang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey, baik Ustaz. Tadi kita dah saksikan sedikit visual mengenai kempen Korban Ikhlas bersama Yayasan Ikhlas ni kan. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan kepada kita semua di Malaysia hari ini secara ringkasnya Ustaz mengenai kempen program Korban Ikhlas bersama Yayasan Ikhlas ni Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para penonton MHI khususnya ibu ayah yang dikasihi sekalian, hari ini 10 Zulqa'dah. Maknanya insya-Allah 10 Zulhijjah insya-Allah kita akan sambut Idul Adha. Dan tahun ni kita dimaklumkan bahawa ibadah haji hanya diberikan kepada masyarakat yang berada dalam negara Arab Saudi. Maknanya kita tahun ni kita tak dapat nak buat haji lagi. Tetapi ibadah kurban adalah satu ibadah yang khusus pada musim haji ini. Jadi kami di Yayasan Ikhlas dengan pengalaman sejak 2013. Sejak tahun 2013 insya-Allah untuk tahun ni nak menjemput rakyat Malaysia dan semua penonton, ibu ayah yang dikasihi sekalian untuk bersama-sama kami kita melakukan ibadat korban.
kita tunjukkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi ada rezeki, masih lagi dalam suasana wabak COVID ini, tetapi masih ramai di kalangan kita yang masih ada rezeki. Jadi inilah peluang untuk kita berkongsi dengan saudara-saudara kita. Bukan sahaja di Malaysia, tapi juga di luar negara. Yang mana Yayasan Ikhlas ini untuk tahun ini insya-Allah kita akan menganjurkan ibadat korban di Sabah. Kawasan pedalaman Sabah. Kita buat juga kepada saudara-saudara kita di Aceh, di Kemboja, di Bangladesh, di India dan juga di Chad, Afrika. Kita nak berkongsi rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Selalu kita sebut Nabi Ibrahim sembelih anaknya Ismail. Ini simbolik sayangnya Ibrahim kepada anaknya Ismail. Lama dah tunggu baru dapat baby boy Ismail. Seorang ni je masa tu. Sayang sangat, sayang. Tetapi bila Allah perintahkan sembelih, Nabi Ibrahim buktikan dia sayang pada anak, tapi sayang pada Allah lebih lagi. Kita hari ini sayang pada harta kita. Kerja work from home, letih-letih dapat gaji, tiba-tiba korbankan untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Kita bisnes, buat strategi baru, nak remain bisnes musim-musim wabak ini, dapatlah untung sikit. Kita korbankan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peluang kita sebenarnya. Ibu ayah, para penonton boleh ambil gambar dekat skrin sekarang. Snap. Ada nombor telefon, ada laman web. Dan istimewa kepada siapa yang ambil bahagian korban bersama Yayasan Ikhlas, kita hadiahkan satu Quran terjemahan bahasa Iban. Kita akan agih-agihkan pada sahabat-sahabat kita yang berbangsa Iban. Ya, ambil bahagian automatically. Satu Quran untuk kita tapi diagihkan di sana. Moga-moga bermanfaat. Dan kita juga dapat pahala yang berpanjangan insya-Allah. Jangan tangguh. Snap sekarang dekat skrin TV, ambil nombor, boleh kontak kita insya-Allah. Okey, maknanya itu adalah salah satu cara untuk mereka yang berminat menyertai korban ikhlas ini untuk mereka berkongsi rezeki lah kan kepada mereka yang memerlukan tu. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami kan antara mungkin beberapa sasaran bilangan korban yang disasarkan oleh Yayasan Ikhlas pada tahun ini Ustaz. Dan bagaimana Alhamdulillah. Antara ibadah yang sangat-sangat digalakkan musim ini ialah kita menumpahkan darah korban. Tak sampai daging, tak sampai darah kepada Allah, yang sampai keikhlasan kita, ketakwaan kita. Tapi janji Rasulullah bahawa dengan titisan darah yang jatuh ke bumi menghapuskan dosa-dosa kita. Setiap bulu binatang korban ini di hari akhirat dia bawa kebajikan untuk kita. Pada para penonton yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran bahawa adanya dialog manusia di saat-saat mereka nak meninggal dunia, nak mati. Laula akhartumuni, dia minta dengan Allah, ya Allah, boleh tak tangguh mati saya ni ya Allah, perlambatkan sikit, perlewatkan sikit sebab saya nak, agak-agaknya nak apa? Quran tak sebut nak baca Quran ke, Quran tak sebut nak solat ke, nak taubat ke, tak. Tapi Quran sebut, ya Allah, mana dialog orang tu? Ya Allah, tolong tangguh kami daripada kematian sebab kami nak sedekah. Dia sebut solat ataupun nak baca Quran, nak sedekah. Sebab apa? Di dunia ini ramai manusia yang tangguh sedekah. Jadi ibadat Quran, sebahagian daripada bentuk kita kongsi rezeki sedekah, jangan tangguh. Kita ada niat nak buat sekarang, buat. Kalau ada ibu ayah yang mungkin tak pandai nak transfer ke apa ke, ambil gambar kat skrin, ada nombor telefon, ada laman web korbanikhlas.com, suruh anak-anak transfer ni duit mak ni. Ibu ayah, jangan kita tangguh, kita tak tahu bila saat kematian itu akan menjelma. Dan di antara kelebihan kita berkongsi rezeki ini juga, Allah selamatkan kita, anak-anak dan keluarga kita dari musibah. Bayangkan umat Islam
Sabah, di Kemboja, di Chad, Afrika, di Bangladesh. Mereka yang jarang sangat nak rasa makan daging. Betul. Tiba-tiba terima daging korban, mereka doakan untuk kita. Mereka tak InsyaAllah. tahu kita tak tahu kan. Betul. Tapi mereka doa. Allah Maha mengetahui insya-Allah. Betul, insyaAllah Jawab. Ustaz. Dan kita harapkan ramai rakyat Malaysia yang akan menyertai kempen Korban Ikhlas bersama Yayasan Ikhlas ini. Terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana sudi memberikan penerangan yang terperinci kepada kita mengenai Ambil gambar kat kempen skrin. ini. Ambil gambar kat skrin sekarang. Kat rumah masing-masing, snap gambar kat skrin tu. Ada nombor telefon, ada laman web. Laman web yang untuk mereka layari kan kalau nak menyertai Korban Ikhlas ni. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Itu dia tadi Duta Korban Ikhlas, Yayasan Ikhlas, Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham Al-Idrus. Jadi marilah sama-sama kan kita kalau kita nak berkongsi rezeki bersama mungkin mereka yang memerlukan ketika ibadah Aidiladha ni, anda bolehlah sertai kempen Korban Ikhlas bersama Yayasan Ikhlas. Ya, dalam kita berhadapan dengan cabaran pandemik ni, kalau ada kemampuan tu kan, kita Betul. memberilah, berinfaklah sebab ada yang katakan kalau kita memberi ni, kita takkan pernah miskin. Betul. Jadi sentiasa cari kesempatan untuk memberi dan bagi orang makan, belanja, kalau sebelum ni boleh belanja kawan-kawan kan. Jadi ada kesempatan ni cubalah walaupun RM1. Betul. Bukan nilai yang menjadi ukurannya kan sebenarnya kan keikhlasan hati itu yang Keikhlasan paling hati penting tu. sebenarnya. Betul. Dan kita sentiasa meraihkan golongan-golongan yang memerlukan. Apatah lagi dalam fasa pandemik COVID ni yang menyaksikan pemberian vaksin tu menjadi keutamaan sekarang ni. Betul, vaksin adalah menjadi keutamaan dan sekarang ini kita melalui fasa bila mana golongan yang berusia, golongan rentan, okey dan sebagainya sedang diberikan suntikan vaksinasi. Itu dan juga golongan yang tinggal di kawasan luar bandar dan di pedalaman. Jadi kita nak memahami lebih lanjut bagaimana gerakan ini untuk memastikan seramai yang mungkin boleh menerima vaksin ini. Kita bercerita tentang inisiatif ataupun usaha pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar ketika pandemik COVID-19 ini. Jadi terus kita nak bersama dengan Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Menteri Pembangunan Luar Bandar di talian video sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eli, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Datuk sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Datuk. Itulah dia. Kita ni kalau boleh nak jemput datang ke studio tapi tapi rumah Datuk dah macam studio dah ni. Okay. Saya last kali berjumpa dengan Eli bila kita bincang pasal denggi. 2015. Okey, lama sangat. 2005. Okey, lama sangat tu Datuk. Lama tu, 16 tahun dulu. Itulah dia, banyak sekarang kita dah bincang penyakit lain dah. Itulah dia. COVID-19. Ya, itulah dia. Jadi atas kapasiti Menteri Pembangunan Luar Bandar, pastinya banyak perkongsian Datuk tentang perkembangan semasa program imunisasi COVID-19 lah oleh yang dilakukan oleh pihak KPLB sendiri. Barangkali dapat Datuk kongsikan sebagai permulaan, silakan. Okey, pertama sekali komponen luar bandar ni amat penting. Kerana kalau kita lindung diri, lindung semua. Kalau luar bandar tidak diambil kira, orang bandar pun tak selamat. Kalau orang bandar je selamat, orang luar bandar tak selamat, semua orang juga tidak selamat. Justru itu, pertama sekali kita kena lihat di kampung ni, di luar bandar dan pinggir bandar, kita punya penduduk lebih kurang 7.76 juta. Yang melibatkan 25% daripada penduduk negara. Bermakna 4 orang, seorang tu orang kampung. Atas asas tersebut, kita bekerjasama di peringkat atas, di mana Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Vaksin bersama-sama dengan kita di peringkat CITF, maknanya COVID Immunization Task Force yang dikendalikan oleh MUSTI, dan kita bergerak secara harmoni daripada atas jawatankuasa tertinggi sampai ke bawah untuk memastikan yang proses apa yang kita rancang di Pelan Pemulihan Negara yang diumumkan baru-baru ini oleh Perdana Menteri dapat dirasakan sampai ke bawah. Ya, kita sedia maklum,
kita tak kata yang kita tak ada masalah. Kita ada masalah. Cuma kita ada prasarana dan orang yang boleh kendalikan. Justru antara pendekatan yang KPAB buat adalah untuk memastikan kita guna pakai pertama sekali orangnya adalah JPKK dan juga dalam masyarakat orang asli Tok Batin dan juga jawatankuasa pembangunan komuniti kampung orang asli yang ada 834 penempatan orang asli seluruh negara. Itu orang dia. Kemudian pada waktu yang sama kita kena ada prasarana. Prasarana yang bagi memudahkan pendaftaran. Kita faham tak semua orang ada Android, tak semua orang ada internet facility. Justru kita bekerja dan bergerak melalui apa yang kita panggilkan pusat komuniti desa. Pusat komuniti desa ni kita dah tubuhkan lebih daripada 18 tahun yang lalu oleh my predecessor lah. Seingat saya arwah Tan Sri Aziz, kemudian Tan Sri Muhammad Taib, kemudian Datuk Syafiq Abdal, kemudian Datuk Ismail Sabri, Datuk Sri Rina dan saya. Jadi saya terima produk-produk yang bagus kurang daripada wujudnya PKD ni yang kita lengkapkan dengan kemudahan-kemudahan internet. Tidak semua, tapi kita ada 191 banyak dah ada internet facility, ada komputer, mana dia digunakan bukan saja untuk kemudahan masyarakat, tetapi dalam hal yang sangkut paut dengan dalam COVID ni kat sekolah PDPR kan, itu pun ada kemudahan di PKD. PKD ni diuruskan oleh seorang pengurus, biasanya wanita lah. Dan biasanya orang perempuan ni dia amat teliti, dia peka, dia detail. Maka program-program yang kita susun atur untuk daftarkan mereka ni amat bagus. Sejak 31 hari yang lalu bila kita aktifkan PKD ni untuk pendaftaran, kita mendapat inisiatif yang baik daripada masyarakat kampung. Setakat ini dah nak lebih pada 6,000 penduduk desa dan kampung dapat kita daftarkan. Okey, baik. Dan, Datuk, ya. kalau saya boleh tanya lah, tadi Datuk sebut tentang PKD kan, Pusat Komuniti Desa yang memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Okey, dan Datuk sebutkan tadi tentang jawatankuasa dan juga pemimpin kawasan, pemimpin masyarakat ni. Setakat ni adakah Datuk berpuas hati dengan cara mereka mempromosikan kempen ini? Saya sangat puas hati, tapi sebenarnya ruang untuk kita menambah baik segala pendekatan-pendekatan kita perlu kita pertingkatkan kerana kita ada pelan pemulihan negara agar kita lebih ramai orang daftar, lebih maklum orang yang berada di jawatankuasa khas jaminan akses vaksin ini, JKJAV ini dapat merancang dari sudut logistik. Sekarang lebih pada 60% dah daftar. Tapi mereka yang divaksin masih dalam lingkungan, saya ingat sekarang ni dah 200,000 orang divaksin tiap-tiap hari. Dan kita kena ingat juga bila daftar dia boleh rangka berapa banyak boleh kita vaksin. Pada waktu yang sama kita juga bergantung kepada ketibaan vaksin-vaksin yang ada AZ, ada Pfizer, ada Sinovac, 15 bulan yang lalu NPRA dah luluskan vaksin-vaksin yang baru macam CanSino yang sekali saja disuntik. Ini akan sebenarnya menambah
accessibility atau memudahkan untuk orang menerima vaksin. Daftar satu hal. Tapi kalau kita dapat percepatkan, kalau kita tengok pelan pemulihan negara, bulan 10 kita jangkakan 80% sudah divaksin. Okey. Jadi kalau kita pergi ke belakang balik, kata kalau vaksin lebih banyak dapat, kita dapat daftar sekarang ni 60%, kita dapat daftar 80%. Dan kita boleh turunkan pencapaian immuniti kelompok ni mungkin bulan 8 atau bulan 9. Paling lama mungkin bulan 10. Dan kita lebih awal, 3 bulan lebih awal daripada yang kita jangkakan. Kalau begitu, maknanya ekonomi akan lebih baik. Orang akan boleh cari makan, orang boleh rasa confident bila dia berinteraksi dengan orang lain sambil memastikan SOP itu kita patuhi. Sekarang ni, Eli, kita tak boleh kawal pergerakan COVID-19. Kita tak boleh kawal sebab kita tak boleh kawal manusia. Betul? COVID ni boleh hidup bila ada manusia. Dia ada host pun dia boleh hidup. Kalau kita jamkan orang tak boleh bergerak, maka rantaian itu akan jadi pendek. Betul. Tetapi pada waktu yang sama, kita boleh kontrol vaccination. Jadi benda yang kita tak boleh kontrol dan kita tak nampak, dia nampak kita, kita tak nampak dia. Okey, tapi vaksin ni adalah satu yang real, yang boleh kita kontrol dan kita kawal. Saya yakin perancangan yang dibuat oleh kerajaan dan KPLB boleh bantu bagi memastikan yang pelan ini dapat kita capai lebih awal lagi. Betul. Ya, insya-Allah. Dengan gerakan yang agresif ini kita harapkan daripada satu fasa tu dapat bergerak dengan lebih pantas dan lebih awal. Okey, Datuk, saya ada 2 minit je untuk Datuk dalam slot ni. Selain daripada insentif yang diberikan ini, apa lagi inisiatif lain yang diwujudkan atau diberikan oleh pihak KPLB dalam membantu golongan usahawan luar bandar khususnya ni lepas pandemik COVID-19? Okey, pendek je. Dalam suasana sekarang, bila dia tak boleh berniaga, dia tak dapat pendapatan. Jadi kita kena kurangkan, pertama kali kita kena kurangkan dia punya overhead. Kalau dia menyewa dekat bangunan Amara, dia menyewa dekat bangunan Kejora, atau dia menyewa premis dia di Kedah, di Perda, Ketengah atau Kesedah, kita bagi moratorium. Jadi dia ada kos untuk berniaga ni makin kurang. Satu. Bila buka, dia akan kurang cash. Yang dia perlukan adalah cash untuk modal awal. Kat sini kementerian melalui KPLB buat macam-macam supaya dia punya liquidity atau modal pusingan dia dapat wujud balik. Saya dah arahkan semua agensi-agensi di bawah KPLB, malah kementerian, jangan kedekut. Selagi ada duit yang dah diperuntukkan dan diluluskan oleh Parlimen untuk masyarakat luar bandar, kita belanja. Sebab itu pelbagai kemudahan keuangan yang kita dapat selain daripada yang diumumkan oleh Menteri Kewangan dalam penjana Perman, Memperkasa dan Memperkasa Plus. Setakat inilah saya arahkan semua ketua-ketua agensi untuk memastikan yang mereka-mereka ni bila dah buka nanti mereka dapat modal awal untuk mereka berniaga. Baik.
Kita nak pastikan kelangsungan tu dapat diwujudkan dengan selesa. Ya Datuk, yalah kita apa pun kita hargai apa yang dilaksanakan, yang diusahakan oleh pihak KPLB ni. Datuk, terima kasih banyak-banyak. Ada kesempatan nanti kita jemput ke studio ya. Terima kasih Ali. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga diri Datuk. Stay safe. Stay safe you too. Yang Muhammad Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Menteri Pembangunan Luar Bandar bersama dengan kita. Jadi inisiatif ini digerakkan ya berkaitan dengan pemberian vaksin, pada masa yang sama nak membantu golongan usahawan luar bandar yang sangat-sangat terkesan dengan pandemik COVID ini. Jadi banyak perkara harus diuruskan. Jadi apa saja inisiatif yang diberikan tu, ambillah kesempatan. Jangan lengah-lengahkan untuk divaksinasi dan apa saja bantuan untuk pemulihan dan juga untuk memastikan ekonomi itu dapat diteruskan, kita ambil sebaik-baiknya. Betul, yang paling penting sekali untuk kita sentiasa kita semak di aplikasi MySejahtera untuk janji temu dan sebagainya, dan jangan lupa juga untuk mendaftar kalau belum mendaftar lagi di aplikasi MySejahtera untuk kita sama-sama dapatkan suntikan vaksinasi. Betul. Ya, kita yang di bandar ni mungkin tak dapat jumpa dengan mak ayah, tanyalah mak ayah di kampung dah daftar ke belum. Kalau dah daftar, tanyalah, sentiasa tanya bila tarikh mendapatkan vaksin kan, dan supaya tidak terlepas kan? Betul. Di kawasan pedalaman juga ada pusat komuniti desa. Ya, di kawasan luar bandar ni ada pusat komuniti desa untuk menguruskan hal-hal berkaitan dengan pemberian vaksin ini. Jadi banyak sebenarnya yang dilaksanakan untuk memudahkan dan memastikan kita dapat bergerak daripada fasa 1 ke fasa 2. Betul. Kemudian ketiga, keempat, insya-Allah hujung tahun ni mencapai imuniti kelompok kan. Mungkin fasa seterusnya kita dapat saksikan kita pun dah tanggalkan. Dah tak perlu lagi nak memakai pelitup muka ketika bersiaran. Ya, taklah perlu senyum menggunakan mata je kan. Okey, Malaysia nak bereaksi kita selepas ini nak bersama dengan siapa? Kita akan bersama dengan Ismail Izani. Ada single baru keluar. Ya. Pastikan terus setia bersama kami. Hari gelap tanpamu, aku tak tipu. Tahu kau perlukanku, cuman aku. Pernahkah kau rasa ku tipu? Hati ini hanya milikmu. Berkali dah ku cakap macam tu, tapi kau masih cemburu. Jangan kau malu sayang, 'cause I don't wanna waste time, yeah. You're so full of surprises, babe. I promise won't hang up your call, yeah. Kamu boleh kontak aku jika kamu perlu. Yeah. Kamu boleh kontak aku jika kamu rindu. Yeah. Kemari ke malam ini kita layan movie night. Kamu boleh kontak aku jika kamu perlu. Yeah. You can call me, baby, don't leave me. You can just trust me, I'll be there. Takkan pernah tipu, I'll take a bullet for you. Baby, let me show what I can do. Anyone would never take a piece of me. I was born to be beside you, can't you agree? I'll take another step, you'll be my priority, yeah. Jangan kau malu sayang, 'cause I don't wanna waste time, yeah. You're so full of surprises, babe. I promise won't hang up your call, yeah. Kamu boleh kontak aku jika kamu perlu. Yeah. Kamu boleh kontak aku jika kamu rindu. Yeah. Kemari ke malam ini kita layan movie night. Kamu boleh kontak aku jika kamu perlu. Yeah, yeah. Senyum di bibirmu, buat aku rindu. I just wanna kiss you now. Jumpa aku tak perlu pakai makeup, yeah. Kau sungguh menarik, sampai buat aku tak nak balik. Tapi kita sangat jauh now. Perlukan aku, just hit me up, sayang. Jangan kau malu sayang, 'cause I don't wanna waste time, yeah. You're so full of surprises, babe. I promise won't hang up your call, yeah. Kamu boleh kontak aku jika kamu perlu. Yeah. Kamu boleh kontak aku jika kamu rindu. Yeah. Kemari ke malam ini kita layan movie night. Kamu boleh kontak aku jika kamu perlu. Yeah. Kamu boleh kontak aku jika perlu. It's about time untuk jiwa sendu. Bukan nama putri tapi dia ratu. Kita 2 kali 5 bayu nombor 1. Alamak, dia dah ring. Kontak save nama dah ling. Aku tahu kau rindu. Bantas selesa tapi kau perlu bahu.
jika kamu perlu. Yeah. Kamu boleh katakan aku jika kamu rindu. Yeah. Kemari ke malam ini kita layan movie night. Kamu boleh katakan aku jika kamu perlu. Yeah. Warna yang cukup menceriakan. Kan di pagi hari kita tengok music video tu. Itulah. Menarik lain sikitlah daripada yang selalu kita dipaparkan. Ya. Sebab nak pilih warna ni penting juga ni. Bukan senang nak pilih warna yang supaya nampak ceria, warnanya menyerlah pada masa sama taklah nampak terlalu Try hard sangat. Kan? try hard sangat. Itu istilahnya. Tapi ini satu saya jarang melihat music video artis tempatan sebegini. Jadi saya kira ini satu kita nak tanyalah dekat Ismail Izani kan, nanti kan ada vibes mungkin macam K-pop look pun ada. Itulah dia. Sebab kalau kita mute kan. Kalau kita mute video ni, mungkin kita rasa ni video luar negara. Kan? Okey, kita terus nak bersama dengan Ismail Izani di talian video sekarang. Hello, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Salam, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Ismail, kenapa bila sidang video awak macam kelam je, video muzik ni lagi ceria? Kenapa pula macam tu? Awak suka pakai warna gelap ke ataupun sebenarnya warna image awak warna ceria? Sebenarnya saya bila duduk seorang-seorang kat rumah ni gelap je lah pakaian. Oh ya ke? Senang nak jaga. Oh, gelap senang jaga. Okey, Ismail baru saja 2 hari melancarkan music video lagu Contact ni. Kita tengok dekat YouTube je dah 60,000 views. Banyak tu 2 hari saja. Ya, jadi komen sikit tentang penerimaan dalam beberapa hari ini. Sorry, tak dengar. Komen sikit tentang penerimaan lagu anda Contact dalam beberapa hari ini. Alhamdulillah, so far semua benda okey lah. Sebab saya pun sebenarnya takut juga sebab sekarang pun yelah kita pun sendiri tahu tengah lockdown, tak boleh nak ke rumah, so bekerja pun di rumah. Tapi macam mana pun saya cakap dekat label iaitu Entertainment, saya cakap apalah for Contact ni kita release je sebab saya rasa lagu ni kita tak boleh tunggu dah sebab tak tahu bila perfect time pun, betul tak? Okey, itulah. Cuma nama tajuknya agak unik lah, Contact. Sebab sekarang ni Contact pun adalah istilah yang sensitif juga tentang pandemik COVID ni kan. Ya, tapi lagu ni tahun lepas tahun buat. Memang dah PKP kan. So memang with an idea macam kenapa kita tak buat lagi. Yelah kalau kita kat rumah kita nak call someone ke apa mesti semua contact kan. So like kamu boleh contact aku macam tu lah. Okey. Saya masih lagi tertarik dan tertanya mengenai music video ni sebab kalau kita baca komen di YouTube kan ada peminat yang katakan music video ni another level katanya. Dia nak tahu idea siapa, berapa hari shoot semua. Okay, so semua benda kita orang buat betul-betul sebelum PKP. Okay. And untuk tahun ni lah, bulan, tak silap saya, bulan 4 ke bulan 5. Idea tu memang datang daripada team lah. Kita rasa kita nak try something yang colourful. Sebab lagipun sekarang kita nak guna banyak talent. So kita orang just buat kat studio. Tempat pun indoor. And then everything yang kita buat tu semua datang daripada idea masing-masing lah. Tapi kita brainstorm sama-sama lah. Sebab saya lagi suka ramai-ramai and bagi idea masing-masing. Okey, ini kolaborasi bersama dengan Mas Dewangga, Firdaus Rahmat, Syakil Naufal dan dua rapper ni apa Izhad dari kru macam sebut ni Tito Demu apa? Kuai. Okey, Kuai. Inilah nama kru masing-masing ni pun macam macam nak sebut tu susah. Tahu generasi lain ni. Nampak sangatlah ni generasi yang dah susah sebut terbelakang nak sebut pun dah susah. Maafkan dia. Tapi maafkanlah saya. Tapi warna-warna ni walaupun dia warna terang tapi masih lagi harmoni kan? Kan? Itu sedap kita tengok. Okey, dan adakah ini akan menjadi resepi untuk single-single yang seterusnya akan ada kolaborasi lagu bersama penyanyi rap dan sebagainya?
sebenarnya saya pun dah lama macam nak cakap macam take my time selama 5 bulan semasa lama tak keluar lagu dah. So Contact ni is gonna be the first song untuk album saya yang akan datang. And insyaAllah album akan release dalam tahun ni before akhir tahun lah, dalam bulan 9 bulan 10. Tapi lepas Contact ni memang plan setiap bulan lah kalau boleh kita nak keluar lagu sebelum album. So stay tune lah untuk lagu-lagu next. Setiap bulan? Setiap bulan Wow. Bagus tu. Maknanya produktif lah. Produktif lah setiap bulan hasilkan lagu yang baru. Ya. Okey. Bila nak berduet dengan penyanyi wanita? Oh, penyanyi wanita sebenarnya dalam list banyak tau. Tapi salah satunya sebenarnya tengah pilih lagi lah sebab lagu ada, cuma nak jumpa the right person untuk bersama. Kadang-kadang kita tahu nak duet dengan siapa tapi tak tahu lagu dia mana, bila lagu dah ada siapa, macam tu lah. Ya, Mak ini pandai jaga hati, tak disebut nama lagi. Kan, tak boleh sebut nama. Tapi tadi penerbit kita ada mention satu nama. Nampak tu? Nampak tak reaksi dia? Tak apa, kami faham. Tak apa. Harapnya apa saja kolaborasi atau dengan siapa penyanyi yang akan berduet tu nanti, harapnya menjadilah insya-Allah. Kan menjadi dan menghasilkan karya-karya yang bermutu. Ya, Ismail. mudah-mudahan. Okey, terima kasih banyak sudi bersama kami. All the best kepada anda. Okey, terima kasih Kak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Ya, anda boleh lihat ataupun tonton video muzik Contact yang rasanya budak-budak pun suka tengok. Betul, budak-budak suka Budak-budak tengok. kecil. Budak-budak Suka kecil. suka warna kan. Nah, Ellie sekarang pun suka tengok Ya, juga. saya tertarik sebab macam kita boleh main warna macam ni. Boleh sebenarnya. Ya. Cuma berani tak berani je. Ya. Cuma hari ni jawab pakai hitam. Saya macam muskil sikit. Saya dah bagi tahu sebabnya apa tadi. Baiklah. Okey. Okey. Kita nak berehat ni, Ellie. Ya, nak berehat seketika. Lepas ni kita nak tampilkan kisah inspirasi. Sekarang ni orang cerita tentang polis sebenarnya kan. Jadi kita nak dengar bagaimana individu yang memainkan peranan sebagai anggota yang menjaga keselamatan negara ni yang melihat situasi ini. Kan dia melihat situasi ini dan kita pula ada perkongsian mengenai bagaimana daripada generasi, 3 generasi tau. Berkhidmat sebagai anggota polis. Betul. Kita akan bawakan kepada anda perkongsiannya sebentar saja lagi. Di Malaysia hari ini. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Kita punya sofa sudah kena sapu. Dah buat magic lah tadi. Buat magic. Ini magic masihlah buat. Okey, sambil-sambil tu kami nak kongsikan apa yang termuat di Dada-Dada Akhbar hari ini. Yang tak berkesempatan, barangkali lepas ni boleh pergi kedai untuk dapatkan surat khabar. Betul, kan dapatkan surat khabar. Tapi sebelum kita nak kongsikan mengenai perkembangan-perkembangan di Dada-Dada Akhbar kita hari ini, ataupun kita nak kongsikan dulu mengenai statistik COVID-19. Ya. Kita cerita COVID dulu boleh penerbit? Kan kita nak cerita mengenai COVID. Okey, boleh katanya. Ya, sebab ada banyak perkembangan berkaitan dengan COVID ni, terutama tentang vaksinasi dan sebagainya, dan juga hospital-hospital yang memberikan ruang untuk merawat dan mengendalikan kes-kes COVID-19. Okey, perincian perangkaan ataupun angka-angka berkaitan dengan COVID-19 yang terkini kita nak bawakan. Kes menurun ya. Semalam kes baru sahaja semalam sebanyak 5,293 kes. Ini saban harilah di Malaysia hari ini kan kita ceritakan mengenai pertambahan ataupun penurunan kes-kes yang terjadi dan disebabkan pertambahan 5,293 kes membawa kepada jumlah keseluruhan kes malam secara totalnya di Malaysia adalah sebanyak 696,408 kes positif COVID-19. Kes sembuh pun 5,941 dan menjadikan kes sembuh keseluruhan 628,185. Maknanya persaingan antara kes baharu dengan kes sembuh ni nampak dah dekat kan? Dekat-dekat kan? Jadi kita harapkan semakin lama semakin menurunlah bilangan kes baharu ni supaya kita dapat masuk ke fasa yang berikutnya, fasa yang kedua. Okey, ini perincian negeri. Selangor masih lagi mendahului dengan angka 1,680 kes dan di Negeri Sembilan juga tinggi angka kes positifnya, Eddie. Dan di Johor juga masih lagi tinggi. Ya, ramai barangkali mempertikaikan ini PKP 3.0 total lockdown tapi masih lagi ada kes. Okey, jadi ini tanggungjawab kita semualah untuk memastikan kes itu tidak menular. Betul, tanggungjawab kita semua bukan saja kita menjaga diri kita sendiri tapi kita menjaga orang di sekeliling kita dan kita boleh melihat juga kan kepada pertambahan-pertambahan kes ini disebabkan
menyebabkan kepada mungkin kluster-kluster baru yang timbul, dan ini mengenai ringkasan kes kematian baru yang berlaku di Malaysia. Ya, catatan tertinggi kes kematian adalah di negeri Selangor 20 kes, diikuti dengan negeri Johor 12 kes, kemudian negeri Sembilan 11 kes. Dan kalau anda lihat perincian ni, comorbidity yang ada, comorbidity 47, maknanya bilangan itu tinggi berbanding yang tiada. Jadi kepada yang berisiko tinggi, dah berdaftar vaksin, pastikan untuk berbuat demikian. Betul, untuk kita dapatkan suntikan vaksin tu kan, bukan kita tahu bahawa suntikan vaksin yang diberikan itu bukanlah jaminan 100% kita bebas daripada virus COVID-19, tetapi sekurang-kurangnya dengan mendapat suntikan vaksin itu kita boleh mencegah diri kita sendiri kan daripada terkena risiko jangkitan yang terlalu tinggi. Betul. Kalau kita dijangkiti COVID-19. Ya, kita jaga kita sentiasa. Okey, kita harapkan angka ni akan terus menurun, kes-kes baru ni. Begitu juga dengan kluster baru, akan terus menurun dan kita semua dapat hidup dengan lebih selamat dan menjalani kehidupan dengan lebih lancar, insya-Allah. Okey, dan yang terkini ni kita bincang tentang pengurusan kes ataupun pengendalian kes COVID-19. Ada berita baik ya. Hospital Pakar Kanak-kanak UKM dah mula menerima pesakit COVID-19. Ini menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang baru-baru ini memaklumkan Hospital Pakar Kanak-kanak HPKK Universiti Kebangsaan Malaysia telah pun mula menerima pesakit COVID bermula Jumaat yang lalu. Okey. Ya. Dan kita harapkan kan dengan pertambahan mungkin hospital seperti ini dapat membantulah menguruskan kes COVID-19 ini berada pada tahap yang lebih optimum. Ya, betul. Ya. Dua perkara yang kita naklah, prasarana untuk mengendalikan kes COVID, prasarana untuk pemberian vaksin. Ya, betul. Dua perkara yang harus berjalan dengan seiring dan efisien, mudah-mudahan. Okey, barulah kita balik tentang surat khabar ya. Kita nak pula bercerita apa yang menarik ada di Dada Akhbar hari ini. Kita akan mulakan dulu dengan berita harian. Ini mengenai Kementerian Pendidikan Malaysia ambil 18,702 guru baru. Permohonan dibuka pada 7 Julai. Ini kita tahu pengambilan ni secara one off sebab untuk mengisilah kekosongan guru yang dihadapi di seluruh negara. Khususnya di Sabah, di Sarawak, di Johor dan juga Selangor. Jadi ini kesempatan oleh guru-guru ataupun mereka yang berminat untuk menjadi guru yang menantikan bilalah dapat posting kan. Betul, dan antara mata pelajarannya kan Eli kan ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan khas, juga pendidikan agama Islam serta reka bentuk dan juga teknologi yang menunjukkan kekurangan guru. Ya, tapi itu satulah, dan yang paling penting ni pilih calon yang mahu jadi pendidik. Ini paling penting. Pihak NUTP berharap pengambilan baru guru ini mengutamakan aspek kualiti dan juga minat mengajar. Sebab kita kalau boleh tak mahu ambil yang acuh tak acuh je kan, nak buat kerja kan. Kita yakin guru yang ada sekarang ni memang berkualiti, ingin betul-betul mendidik anak-anak bangsa kita. Cuma biar dia jadi prasyarat lah. Betul, kerana kita mahu melahirkan calon pemimpin. Inilah generasi yang akan memimpin Malaysia satu hari nanti. Jadi penting untuk kita memilih calon yang benar-benar mahu menjadi pendidik supaya anak-anak murid itu dapat dididik dengan betul lah kan. Ya, betul. Okey. Baik, ini cerita tentang Metro. Kita ke Metro pula. Stadium Nasional pula jadi PPV. Tadi kita bercerita pasal hospital UKM, hospital kanak-kanak UKM kan. Ini pula mengenai Stadium Nasional jadi PPV sebab dia akan beroperasi dijangka hari ini 21 Jun. Betul. Dan boleh juga menempatkan ataupun kita kata kemampuan kapasiti dia lah 10,000 dos sehari. 10,000 dos sehari. Dan ini akan pastinya akan mempercepatkan lagi lah proses vaksinasi untuk rakyat Malaysia. Mudah-mudahan. Dan bila kita bercakap tadi kan mengenai pertambahan kes COVID-19 di Selangor yang semakin tinggi, sabar hari semakin tinggi. Jadi dengan pembukaan PPV ini, kita harapkan mampulah mengurangkan angka-angka kes positif COVID-19. Bila mana rakyat terutamanya di Lembah Kelang ni bolehlah cepat-cepat dapatkan vaksinasi. Ya, taklah tertumpu pada satu PPV saja kan. Makin banyak PPV dibuka, makin senang untuk kita bergerak dan tidaklah bersesak-sesak di kawasan tersebut. Dan makin cepat proses pemberian vaksin diberikan. Ya, betul Masila. Sebab kita dah ada banyak PPV. Betul, betul. Dan kita pula jangan lengah-lengah kan. Kan macam tadi Datuk Menteri kata, benda yang kita boleh kawal, kita kawal dan kita laksanakan. Okey, dan sekarang ni musim demam Euro 2020, Euro 2020, dan antara banyak-banyak perlawanan yang disebut-sebut ni, yang paling meninggalkan banyak komen di media sosial ialah perlawanan antara Portugal dengan Jerman. Jadi paparan di NST Blitzkrieg warning from Germans. Germany's confidence is sky high
after pulverizing defending champions Portugal 4-2 in Euro 2020. Siapa yang tengok game ni memang rasa macam itulah lain kali jangan confident sangat. Yakin sangat ni. Portugal tu ada satu gerakan yang dilakukan oleh Ronaldo. Saya suka Cristiano Ronaldo sebenarnya. Okey, saya tahu yang tu. 32 km sejam larian tu ke? Bukan, itu lain. Itu Alah, satu lah. Salah pula. Okay. Yang dia macam, alah, kalau orang kita ni sebut macam, alah poyo lah dia ni buat macam tu. Dia buat macam nak tangkap bola, kemudian dia sepak ke belakang. Memang cantik lah. Tapi sebab masa tu baru 1-0. Kemudian dibelasah oleh Jerman. Jerman geram barangkali. Terus, okey. Disebut tadi Blitzkrieg tu adalah maksudnya lightning war, perang kilat. Jadi barangkali itu yang digunakan untuk menewaskan Portugal. Jadi banyak lagi perlawanan yang dilangsungkan untuk melihat siapakah akan menjadi juara untuk Euro 2020 ni. Dah bercakap tentang bola sepak ni, demam bola sepak ni, Euro terutamanya. Amy Shah membawakan satu segmen kita nak panggil pemain ke-12. Pemain ke-12 bagi anda. Okey, saya pasti peminat-peminat sukan bola sepak tahu pemain ke-12 tu siapa kan? Kita tahu. Bagi yang tak tahu, yang mungkin mari kita bagi tahu. Marilah kita bagi tahu. Siapakah pemain ke-12? Saya lah penyokong. Okey, masing-masing menjadi pemain ke-12 untuk pasukan masing-masing. Okey, kalau untuk Euro ni awak jadi pemain ke-12 untuk pasukan mana? Portugal. Alah. Dia kalah, tak apalah. Tak buat masa ni. Buat masa ni kan? tak apa. Kita tak tahu. Saya masih lagi mencari-cari tapi ada yang merasakan antaranya ialah Itali lah. Jadi mungkin nak jadi pemain ke-12 untuk Itali dan sebagainya. Tapi apapun kami alu-alukan perkongsian komentar daripada anda berkaitan dengan bola sepak ni, tak kira Euro ke ataupun apa saja yang sedang berlangsung sekarang ni. Betul. Ya, dan kalau nak cerita tentang Euro pun boleh juga. Kami nak panggil segmen ni pemain ke-12. Betul, bukan sahaja berkaitan dengan aksi di padang dan sebagainya. Mungkin aksi-aksi di luar padang yang berkaitan dengan Euro 2020 ni kan, untuk anda kongsikan kepada kami. Mungkin anda ada pandangan anda sendiri kan, macam tindakan Cristiano Ronaldo tu lah. Contoh. Mengalihkan yang tadi itulah. Yang lari laju tu boleh juga. Berapa 32 km sejam? 32 km sejam. Pun boleh juga. Okey, jadi sebagai permulaan ni ada seorang peminat pemain ke-12 ini yang memberikan pandangan beliau tentang siapakah yang bakal menjadi juara untuk Euro 2020 kali ini. Euro 2020 di tahun 2021 sebenarnya satu kejohanan yang penuh dengan aksi, drama dan juga pelbagai peristiwa yang telah pun kita saksikan setakat ini. Di mana untuk Euro kali ini saya berpendapat kita akan disajikan dengan permainan bola sepak terbaik daripada pemain bertaraf bintang dunia seperti Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann dan juga Kevin De Bruyne. Selain itu akan ada rekod dipecahkan terutamanya oleh Cristiano yang ketika ini sedang mengejar ataupun sedang memburu rekod sebagai penjuara terbanyak di peringkat antarabangsa. Untuk pasukan juara, saya secara peribadi ingin memilih pasukan Itali sebagai juara untuk Euro kali ini. Kenapa saya memilih Itali? Kerana Itali merupakan satu skuad yang lengkap di setiap posisi. Selain mereka ketika ini sedang berada dalam mood kebangkitan setelah gagal untuk tampil dalam tamasya Piala Dunia 2018. Jadi mereka mahu bangkit dan Euro kali ini adalah pentas terbaik untuk mereka. Terima kasih. Beliau melihat Itali akan mencetuskan kebangkitan untuk Euro 2020 ni, itu beliau lah. Kan kalau anda juga kan mungkin mempunyai pandangan sendiri, siapa bagi anda pasukan-pasukan mana yang bakal memenangi Euro 2020 ni, mungkin anda boleh kongsikan kepada kami di Malaysia hari ini. Betul. Okey, Itali ni dalam grup A lah, mendahului sekarang ni dengan 3 kemenangan. Barangkali lah mungkinlah pasukan Itali ni saingan ni tidak begitu hebat berbanding kumpulan lain. Macam kumpulan F ni ada Perancis, ada Germany, ada Portugal, kemudian ada Hungary, pasukan kumpulan yang mencabar jugalah. Tapi apapun, kalau ada pasukan yang anda ingin kongsikan pandangan anda ataupun perlawanan dan sebagainya, bolehlah hantar di Facebook kami, di Instagram pun boleh, dan lontarkan pandangan anda. Kalau kami rasa sesuai, kita bawa ke MHI. Kan kita boleh kongsikan kepada anda, kepada penonton kita lah mengenai pandangan yang anda utarakan itu. Ya, sebab ramai pemain ke-12 ni. Okey, dan itu cerita tentang bola sepak, dan kali ini kita ataupun sekarang ni kita nak berkongsi tentang kisah inspirasi lah, ya. Cerita tentang polis ni kan macam-macam cerita sekarang kan. Kan bagaimana macam okeylah, kalau macam tadi kita kabarkan di awal siaran kan macam apa kadang-kadang ada situasi ataupun isu yang berlaku, laju sahaja tangan masyarakat netizen ni kan menulis benda yang perkara yang tidak elok lah, menyuarakan pendapat masing-masing dan sebagainya. Tapi
Tapi kita harus menghormati mereka menjalankan tugas mereka, kan? Jadi untuk itu kami nak tampilkan dua generasi PDRM ini. Satulah mak dan ayah, bukan ayah seorang tau, mak sekali. Mak, ayah Dan anak. Anaknya. Ya, kita tampilkan ketiga-tiga terus Satu di skrin keluarga ni. ni. Satu keluarga ni. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yang pertama ialah Ahmad Nur Alif, Ahmad Taufik yang berpakaian seragam tu pastinya. Apa khabar? Ya, saya. Kawan baik. Ya, Okey, dan di skrin sebelahnya Marsila. Ada juga, saya pasti itu ibunya iaitu Puan Ruhaizat Siddiq. Dan kita juga ada bapa iaitu Encik Ahmad Taufik Adnan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kedua-duanya adalah pesara polis. Okey, Cik Alif, panggil Alif ke panggil Ahmad Nur ke macam mana? Panggil Alif. Alif, okey. Alif, bila kali terakhir video call dengan mak ayah? Video call 2 hari lepas ke. Okey, barulah. Okey, dah biasalah. Okey. Tak Okey, apa pun kami pertemukan, kami himpunkan anda sekeluarga di MH hari ini untuk bertanya khabar dan juga berkongsi pandangan dan pengalaman menjadi polis. Sebelum tu kita nak tanya kepada ibu bapanya lah, Puan Ruhaizat dan juga Cik Ahmad Taufik. Berapa lama menjadi anggota polis? Saya dah beriman dalam pasukan PDRM lebih kurang 39 tahun lah. 39 tahun? Okey. Ya. Okey. Ya. Kalau Puan Ruhaizat pula bagaimana? Ya. Saya dah 34 tahun. Okey. Okey. Jadi kalian bertemu dan mendirikan rumah tangga sebagai anggota polis ke ataupun sebelum tu dah kenal lah sebelum jadi polis? Semasa anggota polis semasa berkhidmat. Masa tu bertugas di Ipoh. Alhamdulillah. Kedua-duanya bertugas di Ipoh, bertemu jodoh di sana. Ya. Bertemu jodoh di Ipoh. Oh, ini kisah cinta Tiba-tiba kepolisan kan? yang sangat manis ni. Dan kalau boleh Puan Alif, Ruhaizat kongsikan kan kepada kita kan berapa anak selain daripada Alif, ada lagi ke? Saya mempunyai 4 orang anak. Cuma Alif saja yang ikut waris saya lah. Okey. Dia kalau ikut jejak langkah ayah tu satu, ikut jejak langkah mak tu satu. Ini dua-dua macam seolah-olah tak ada pilihan ni. Alif, adakah anda terpaksa menjadi polis sebab mak ayah dua-dua polis ataupun ini pilihan anda? Saya memang minat daripada kecil lagi. Sebab saya jadikan kedua ibu bapa saya sebagai inspirasi lah. Alhamdulillah. Memang bukan dipaksa ke apa. Sebab masa saya minta polis dulu pun memang parents saya tak tahu saya curi-curi minta. Oh, ya ke? Oh, okey. Ya. Oh. Macam mana boleh betul-betul ni betul-betul minat ni sampai curi-curi minta kan? Kenapa curi-curi minta? Sebab ayah tak bagi kan? Mak ayah tak bagi ke apa? Jangan nak jadi polis. Sebab mungkin dia rasa pandangan serong masyarakat lah pada masa tu kan. Polis ni macam ni. Lepas tu dia tahu skop tugas polis tu dengan tekanan dia macam mana kan. Sebab tu dia tak suggestkan manalah untuk saya masuk polis ni. Okey, maknanya inspirasi tu secara diam-diam sajalah. Baik. Cara diam-diam. Ya. Okey, tapi akhirnya menjadi bila berkhidmat sebagai polis juga. Okey, Puan Ruhaizat dan juga Encik Taufik, kenapa tidak memberi galakan untuk anak menjadi, sebab lah ni salah seorang daripada empat orang. Betul, kan? 4 orang. Adakah memang tak mahu anak menjadi berkhidmat dalam PDRM? Bukan apa, saya memang suruh dia belajar. Tapi dengan tiba-tiba dia pergi interview tanpa pengetahuan saya. Okey. Ya, jadi tiba-tiba bila dia dah berjaya dalam interview baru dia bagi tahu saya. Oh, dah berjaya Yang interview saya baru. terkejut. Terkejut. Saya pun pilihan dia jadi teruslah, true on lah. Okey. Carry on lah. Jalan terus ya. Tak ada tiba-tiba kena marah ke Jalan apa ke, terus. tak adalah. Puan Ruhaizat tak ada marah ke kenapa tak bagi tahu ke ataupun janganlah teruskan. Tak ada ya? Pada mulanya memang saya tak bagilah sebab dia masih muda lagi, umur 19 tahun melepas SPM. Saya pun dia sanggup belajar. Tapi dah ada minat, saya tak boleh nak buat apalah. Ya. Terima je lah.
Betul. Tapi Kan, ini sokongan minat, tu yang ini penting. minat yang baik ni, minat yang bagus ni. Betul, Ya. menjadi anggota polis. Okey, kalau macam Alif sendiri kan, kadang-kadang saya tertanya tahu sebagai anak polis, pada anggota polis, mak polis, ayah polis, orang selalu stigma masyarakat kan, orang masyarakat akan menganggap bahawa macam okey, kalau mak ayah polis ni mesti garang, tegas kat rumah. Ayah sebenarnya macam mana kat rumah? Ya. Betul ke apa yang digambarkan? Kalau macam mak ayah polis kan Ya, mesti betul. tegas. Kami tengok misai pun seram Dah juga tu. rasa macam alamak. Alif. Alhamdulillah lah, ayah saya di rumah dia tegas. Tapi dia, walaupun dia tegas, dia bagi peluang kepada anak dia buat apa yang anak dia minat. Macam tu. Okey. Lagipun kami daripada kecil ni, sebagai seorang anak polis ni, dah diajar untuk berdikari lah. Sebab mak bapak kan kerja shift apa semua kan. Ya. Jadi kita pandai-pandai bawa diri. Baik. Okey. Macam tu lah. Ada sebarang penerapan disiplin kepolisan di dalam rumah? Memang ada lah. Ya. Apa antaranya? Pagi-pagi tu kena kawat ke apa ke kan? Ataupun kena lah melakukan ada roll call ke? Pagi tu memang kena bangun kan, kemas tempat tidur, tu benda wajib lah. Okey. Disiplin yang dititik beratkan seawal usia muda lagi lah. Okey, Alif, kita diberitahu, difahamkan bahawa isteri Alif juga seorang anggota polis. Adakah mengambil inspirasi daripada mak ayah polis? Alif pun saya mengambil inspirasi daripada saya punya mak ayah jugalah. Sebab saya tengok mak dengan ayah saya ni serasi. Sebab masing-masing tahu kerja masing-masing, tugas masing-masing. So sebab itulah saya pun cari jugalah yang polis jugalah. Ini mak ayah betul-betul jadi inspirasi. Itulah dia. Okey. Yalah, walaupun kita bersuruh cakap tentang disiplin berkawat dan sebagainya, walaupun ia tidak berlaku, tapi penerapan disiplin itu penting. Betul. Sampai anak boleh terinspirasi untuk meneruskan legasi ini kan. Okey, Encik Taufik dan juga Puan Rohaizat, difahamkan ibu bapa ataupun generasi sebelum anda pun juga adalah anggota polis. Yang mana satu? Cik Taufik ke ataupun Puan Rohaizat? Bapa saya pun sebagai anggota polis dan bapa mentua saya pun juga seorang anggota polis. memang satu keluarga. Ini rekod kan. Okey, jadi Cik Taufik juga terinspirasi daripada apa yang dilakukan khidmat ayah juga? Mungkin daripada inspirasi orang tua saya mengikut jejak langkah orang tua saya, berkhidmat sebagai anggota polis. Ya. Ini menarik ni kalau kisah menarik ni daripada datuk ke bapa, bapa ke anak, mungkin anak ke cucu. Ya, boleh jadi. Ini kalau Alif dan isteri dia pun polis, mungkin akan diturunkan juga. Ya. Okey, dan sedikitlah kami nak tanya, mungkin Cik Taufik dan juga Puan Rohaizat kan sebagai pesara polis melihat cabaran yang dilalui oleh anak sendiri ya dalam berhadapan dengan pelbagai komentar, kritikan daripada orang awam ni, apa yang boleh dipesankan? Ini dah memang dah menjadi lumrah sebagai sebagai anggota frontliner. Sebab bila kita bekerja dengan orang awam memang macam-macam lah. Macam-macam, ada yang baik, ada yang buruk. Jadi integriti itu kita kena jagalah. Ya. PDRM. Baik. Puan Rohaizat ada sikit nak kongsikan juga? Silakan. Saya sama je lah dengan apa yang suami saya cakap. Ya, bila ini pastinya senada lah, integriti itu paling penting kan. Betul, integriti yang paling utama sekali kan. Ya, okey. Alif, ada apa yang kalau boleh dapat dipesankan kepada rakyat Malaysia sedang menonton ini, yang ialah macam Masila kata kadang-kadang ringan dia jangan jari itu kan nak melontarkan kritikan dan sebagainya. Apa yang boleh dipesankan kepada mereka? Okey, pertama sekali saya nak pesan kepada semua sahabat-sahabat saya di dalam pasukan. Saya masih ingat lagi kata-kata bapa saya sebelum saya melangkah pergi ke pusat latihan polis dulu. Dia cakap, "Alik, kau ingat kita ni bila jadi polis, satu kaki di luar penjara, satu kaki di dalam penjara." Okey. Maksudnya sekiranya ada tomahan ke, ada apa-apalah yang tidak baik orang nak kenakan ke atas kita, kita mudah untuk ke sana lah. Maksud saya, senang untuk ke penjara. Jadi ini pangkalnya iman kita, integriti kita, kita kerja
lillahi ta'ala. InsyaAllah tak ada apa-apalah. Lepas tu untuk netizen, kita kena ingat bukan semua polis tu jahat. Mungkin ada segelintir, tapi takkanlah nila setitik rosak susu sebelanga lah. Betul. Macam tu. Ya. Itu saja. Kan? Ya, jadi itu pesanan yang cukup ringkas tapi padatlah kepada Ya. masyarakat. Yang mana menjalankan tugas dengan baik itu kita hargai sebaik-baiknya kan. Apapun terima kasih banyak-banyak atas perkongsian pengalaman masing-masing. Ya, Cik Ahmad Nur Alif Ahmad Taufik, Puan Rohaizat Siddiq dan juga Cik Ahmad Taufik Adnan. Kami sebenarnya ada tetamu seorang lagi yang merupakan pemimpin ketika Cik Taufik dan Puan Rohaizat menjadi berkhidmat dalam anggota polis. Mantan IGP akan bersama kita lepas ni. Kan kita akan bersama dengan Tan Sri Musa Hassan selepas ini. InsyaAllah. Teruskan menonton ya. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Itu dia tadi kan 3 generasi. Ya. Mesti seronok kan? Kan satu keluarga daripada datuk, mak, anak kan. Okey. Dan kita tengok legasi itu akan berterus berapa generasi. Kan? Itulah dia. Okey, dan bercakap tentang individu dimaksudkan ini seorang yang cukup berpengalaman luas walaupun tidak lagi berkhidmat secara langsung tapi masih memberikan buah fikiran pandangannya tentang situasi yang berlaku di dalam negara ini demi keamanan dan keselamatan negara. Kita nak bersama dengan Tan Sri Musa Hassan, bekas Ketua Polis Negara. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kelihatan sihat dan ceria adanya. Ya. Alhamdulillah. Baik. Tan Sri, kalau boleh kami nak dapatkan pandangan Tan Sri berkaitan dengan situasi sekarang ni apabila media sosial ni menjadi medan kepada individu tertentu ya, khalayak umum ni memberikan kritikan dan sebagainya tentang khidmat yang dilakukan oleh anggota polis ni. Barangkali Tan Sri ada pandangan tersendiri, silakan. Yalah. Kerjaya polis ni adalah satu kerjaya yang mulia ya. Kerana polis ni tadi adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara dan juga membantu masyarakat dalam masa kesusahan. Jadi itu pada saya adalah satu kerjaya yang mulia. Tetapi saya melihatkan bahawa ada segelintir masyarakat kita kadang-kadang suka mengkritik tanpa mendapat fakta yang betul. Kerana ini adalah disebabkan oleh dia punya perception ataupun pandangan orang ramai terhadap polis itu sendiri. Jadi pandangan orang ramai itu tadi timbul mengatakan polis ni tadi terlibat dengan jenayah dan corruption kerana ada segelintir orang kita yang begitu. Tapi oleh kerana kita ni tadi satu dia pasukan yang berdisiplin, pihak polis sentiasa mengambil tindakan terhadap pegawai dan anggota yang melangkaui undang-undang, yang melanggar undang-undang ataupun yang yang terlibat dengan perkara-perkara yang tidak betul. Jadi disiplin itu tadi dalam polis adalah penting. Jadi di sini saya melihatkan bahawa polis ni tadi, anggota polis ni tadi semua datang daripada masyarakat. Jadi masyarakat sendiri itu tadi adalah bersama dengan pihak polis. Jadi kita pun datang daripada masyarakat. Tapi saya lihat masyarakat sekarang dah berubah, dah berbeza daripada masyarakat dahulu. Kerana kita dahulu kita telah dilentuh disiplin daripada rumah lagi. Ibu bapa kita kuatkan peruntukan disiplin daripada rumah. Dia ajar kita daripada rumah disiplin ni tadi. Jadi apabila kita masuk polis, senang kita nak diajar disiplin oleh pasukan polis. Tapi sekarang ni dah beza. Anak-anak sangat dimuakan, kadang-kadang tak takut dengan ibu bapa. Jadi oleh kerana itu, mereka yang masuk polis pun susah nak dilentuh disiplin dia tadi. Jadi untuk mewujudkan satu masyarakat polis yang baik, masyarakat itu sendiri perlu baik. Betul tu. Betul. Jadi orang yang masuk kerja-pergian ni semua benda tak betul lah, nak belenturkan balik susah. Maksudnya sebelum masuk tu nak itulah saya kata saya mengatakan bukan semua orang tu tadi mengkritik yang tidak baik pada pihak polis. Ada juga yang menyanjung, ada juga yang berterima kasih dengan pihak polis. Jadi orang macam ini sepatutnya kita mengadakan hubungan yang rapat lagi dengan publik supaya mereka faham tentang tugas-tugas kita. Sepatutnya. Itu dulu saya mewujudkan hubungan yang baik antara polis dengan masyarakat. Dan supaya masyarakat ini faham. Kalau ada masalah,
kontak ketua polis supaya ketua polis boleh memberi penerangan. Itu sebab masa saya duduk, saya menyerahkan nombor telefon saya kepada masyarakat Malaysia. Supaya kalau apa-apa komplain, mereka terus komplain pada saya. Okey. Baik, jadi melihatkan kepada perkara ini, Tan Sri berpendapat bahawa bersetujulah bahawa perlunya hubungan yang erat antara masyarakat dan juga anggota polis ini dalam masa yang sama untuk kita sebagai masyarakat membina keyakinan kita sendiri kan terhadap anggota polis supaya apa sahaja jenayah yang kita nampak di depan mata terus kita boleh laporkan direct kepada polis. Betul, ya. Itu sebab itu hubungan rapat itu very penting kerana kita mempunyai ramai kita stakeholders. Ya. Polis ni stakeholder dia masyarakat satu. Stakeholder dia kerajaan tu stakeholder dia juga. Kemudian penjenayah pun stakeholder dia juga apabila dia tangkap penjenayah kena jaga dengan betul. Ya, betul. Bukan. Jadi kita banyak stakeholder, jadi kita perlu bekerjasama dengan mereka semua untuk kita menentukan bahawa tindakan yang kita lakukan sendiri adalah mengikut peraturan undang-undang dan tindakan yang kita lakukan sendiri itu adil. Ini penting. Okey. Ya? Baik. Dan pegawai kanan atasan mesti ada vision dia sendiri. Apa dia nak jadikan pasukan ni tadi. Dia mesti ada vision dan mission dia. Ya. Baik. Memandangkan bahawa kita di sini dalam generasi zaman yang moden. Kita ada teknologi macam ni. Jadi banyak lagi masalah yang akan timbul. Ya. Jadi pasukan perlu menyediakan pegawai dan anggota mereka dengan ilmu-ilmu macam mana untuk kita menangani masalah-masalah ini. Baik. Teknologi yang baru, banyak jenayah yang akan timbul. Ya, itulah dia. Tan Sri, menarik Tan Sri bawakan poin ini sebab masyarakat yang mungkin tidak faham menggunakan teknologi ini untuk mengkritik pihak polis dan sebagainya. Pada masa yang sama, pihak polis boleh menggunakan platform ini untuk menyantuni masyarakat juga supaya saling kenal, mengenali, faham, memahami kan. Tan Sri antara yang aktif di Twitter, mungkin di penghujung perbincangan ini ada satu yang sangat menarik yang Tan Sri baru kongsikan beberapa hari yang lalu. If you want to be successful in this world, do remember these two important lessons. Slow and steady wins the race. Always have respect for your elders. Ini saya terpaksa tangkap layar tweet ini sebab ia sangat memberikan kesan kepada kita semua. Barangkali ada penciannya ataupun nak diluahkan, silakan Tan Sri. Ya, saya berikan ungkapan tersebut. Kata nombor satu, kadang-kadang kita dalam polis ni, kita gairah nak naik pangkat cepat. Jadi oleh kerana kita gairah nak naik pangkat cepat, kita cuba untuk melakukan perkara yang boleh menyakitkan hati rakan-rakan kita. Jadi itu tak boleh. Jadi kita ikut slow, ikut pace lah, ikut masa dia. Akan sampai misalnya naik pangkat, jangan kita cuba untuk menjatuhkan orang lain kerana naik pangkat. Betul. Baik, itu pesanannya. Kita terlibat dengan rasuah sini, merasuah, rapat dengan atasan, membodik sini, membodik sana, kemudian kita naik pangkat tapi kita tak tahu nak kerja kan. Ini masalah dia. Itulah dia. Pastinya anda boleh ikuti tweet yang dikongsikan oleh Tan Sri Musa Hassan, macam-macam perkara dikongsikan. Tan Sri, terima kasih banyak-banyak. Kita doakan Tan Sri sihat hendaknya dan sentiasa selamat ya. Okey, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Tan Sri Musa Hassan, bekas Ketua Polis Negara bersama kita. Kan sedikit sangat rasanya masa yang kita ada bersama Tan Sri kan? Kata slow and steady ni. Bila kata Tan Sri mula-mula sekali mencebur diri tahun 1969, lama tu. Lama. Jadi maknanya pastikan slow and steady ya. Jadi kita pun dah sampai slow and steady ke laju ke kita sampai penghujungnya. Esok kita ada mengenai skamer PKP. Pastikan anda bersama kami jam 8 pagi esok untuk pelbagai perincian yang lebih menarik. Dengan itu, Assalamualaikum. Jaga diri, selalu bye.